Hi guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and share. Okay, by the way, when we talk about cell division, yang tadi yang kamu cakap apa dalam kepala kamu tadi tu betul. Okay, mitosis, meiosis, that is a type of cell division. But the correct concept is about cell division is the process one cell become two cell. Okay, one cell producing two daughter cell. So itu adalah konsep cell division. Macam mana benda ni jadi? Through mitosis or meiosis. So itu dia punya konsep. So macam mana benda ni berlaku? We have learned the cell theory in chapter 2. One of the cell theory, the statement is the new cell is come from pre-existing cell. Maksudnya sel tu hasil daripada sel sebelumnya. So maksudnya memang betul lah cell division berlaku. Okay, mula-mula single cell, kemudian the split into two forming two daughter cell. So dua sel ini berasal daripada sel yang lama yang dipanggil sebagai parent cell. Dua ini adalah daughter cell. Okay, and then this is the concept of cell division as I said. Okay, formation 2 or 4 daughter cell from a single mother cell. This one already kamu dah ada strong concept, memang dah saya faham, semua orang ada strong concept dah rasanya. Kalau mitosis, we know the production is 2 daughter cell. But in meiosis, the production is 4 daughter cell. Okay. And then when we talk about cell division, okay, cell division is entire cell. So entire cell has cell membrane, and for the plant cell have the plant cell ada apa ni yang saya lukis ni? Cell wall. Pandai. This one is cell wall. Okay. This one is plasma membrane. Okay. So ini animal cell, ini plant cell. Okay, in animal cell ada nucleus. In plant cell also have nucleus. So in cell division, actually it consists of two stages. First, it must start with karyokinesis. Karyokinesis is process division of, nampak tak division of apa ni? Nucleus. First kali nucleus yang kena divide. Okay, daripada single nucleus menjadi dua nucleus. After karyokinesis is done, okay, it will followed by cytokinesis. Process division of cytoplasm. So mana cytoplasm ni? Cytoplasm. Cytoplasm pula yang membahagi. So the cytokinesis is depend on cell. We have plant cell and also animal cell. So in plant cell, it has cell wall. So to divide the cytoplasm, it cannot simply, dia tak boleh terus nak pecah. Jadi apa yang plant cell buat, vesicle dia yang terhasil daripada Golgi body tu, dia akan hasilkan selulus. So selulus ni nanti dia orang akan taburkan dekat tengah-tengah. Dan terhasillah dipanggil sebagai cell plate. So cell plate ni nanti akan combine each other and finally dia akan forming new cell wall. So finally apa yang terhasil? Two daughter cell. Nampak tak? Akan hasilkan dua daughter cell. Okay. But in animal cell, they do not have cell wall. So in cytokinesis, the cytoplasm is divide by forming cleavage furrow. Apa tu cleavage furrow? Dia akan membentuk contractile ring atau ring yang mencerut. Macam dia akan mencerut sebab kita faham plasma membrane ni lebih fleksibel. Ingat dia boleh engulf the food particle. So apa yang dia buat, dia akan pula mencerut. Dia akan mencerut, dia akan forming contractile ring and finally dia orang akan pinch off, tercubit, terpecah dua. So finally dapatlah dua daughter cell. So when we talk about cell division,
This is the stages. First, division of the nucleus or nuclear division called karyokinesis. This karyokinesis yang ada mitosis or meiosis. And then cytokinesis is division of cytoplasm according to type of cell. For plant cell, involve formation of cell plate, and for animal cell, formation of cleavage furrow. Okay. Ingat kan benda yang sama, kamu belajar dah dulu, betul? Okay. Now, the most important thing to know is the appearance of chromosome. When we talk about chromosome, apa dalam kepala kamu? Genetik. Okay. Chromosome, genetik. Okay. Manusia ada berapa kromosom? 46. 46, yes. We have 23 we inherit 23 chromosome ataupun kita panggil one set chromosome from our mother and another set which is 23 chromosome from our father. During fertilization, the nucleus combine, the haploid nucleus and haploid nucleus combine forming diploid cell. So that's why kita ada 46 kromosom. Kecuali lah kes-kes yang mengalami mutation. For example, dia adalah Down syndrome. Down syndrome dia ada berapa kromosom? Extra 1 kromosom at pair 21. So diorang ada 47 kromosom. So that's why diorang punya appearance berlainan daripada normal. Kita memang boleh cam sangat dia tu adalah Down syndrome, betul tak? Dia akan ada broad face, semua Down syndrome mesti ada broad face. And then dia akan ada stubby hand and stubby finger. Macam saya ni memang bulat-bulat dah, tapi bukan Down syndrome lah. And then dia akan ada protruding tongue, slanted eyes. So itu adalah ciri-ciri dia. Sebabnya dia ada one extra chromosome at pair 21. Okay, so dia 47 bukan 46. Ada tak madam orang yang kurang kromosom daripada 46? Ada. For example adalah Turner syndrome. Turner syndrome ni macam mana? Turner syndrome ni kalau kamu pernah dengar, dia adalah perempuan yang tidak lengkap. Kalau kamu daripada 65 orang ni, okay, kalau perempuan lah, lelaki terkeluar lah kat situ. So kalau perempuan, kalau kata sampai umur kamu 18-19 ni, kamu masih tak alami period, kamu kena buat clinical check. Okay, sebab apa? Macam Turner syndrome ni, appearance dia perempuan yang tak lengkap. Tak lengkap tu macam mana? Dia akan ada flat breast. Seolah-olah macam tak ada breast. And then dia tak akan ada menstrual. Kenapa? Sebab we know that in karyotype, okay, bila kita buat analisis genetik, so ada karyotype, dia akan tunjukkan pairing of kromosom kita 21, 22 dan pairing ke 23. At pair 23, this is reference pair untuk tentukan jantina. Okay, so kalaulah kelihatan begini, macam ni lah lebih kurang. So ini menunjukkan dia adalah apa? Lelaki. Tapi kalaulah 23 dia tu besar-besar gedabak macam ni. So menunjukkan dia adalah perempuan sebab ini refer kepada X. Ini adalah kromosom Y. Saya terbalik ni. Yang sini. Ni yang kecil lah. Okay. Ni Y. So kalau untuk Turner syndrome, dia hanya ada satu sahaja, which is satu saja, iaitu X tu je. Jadi dia jadi perempuan yang tak berapa lengkap. Ada tak madam yang hanya 23 tu hanya Y seketul saja? Kalau Y seketul saja, awal lagi dia dah meninggal. Sebab Y ni kromosom dia kecil dan dia tak boleh bawa lain-lain linked gene. Tapi kalau X kromosom dia besar, dia boleh bawa macam-macam gene lain. Contohnya gene hemophilia, colorblind, macam-macam lain. Okay? So macam saya kata tadi, so kalau kata kes yang macam ni, Turner syndrome misalnya, hanya ada satu kromosom saja dekat pair 23, so dia hanya ada 45 kromosom secara total, bukannya 46. So macam mana benda-benda ni jadi? Due to mutation. Nanti kita akan belajar. Okay? So when we talk about chromosome,
Okey, macam mana lah apa penting sangat kromosom tanya? Tadi pun kamu dah kata it carry our genetic information because the chromosome is, nampak tak ni? Very long DNA molecule and associated protein. Nampak tak? Kamu dah belajar DNA, betul? Betul. Korang dengar tak? Betul. Dengar. Ha. Korang jangan nyampur-nyampur sebab saya nampak slide saya je. Saya tak nampak korang. Nanti kan saya duduk bercakap dah sampai Jordan ke mana ke. Tertengok ada yang WhatsApp naik Madam. Kita tak dengar pun Madam cakap tadi. Siap korang. Okay. So nampak ni kita ada DNA. DNA ni kita dah tahu dia ada base sequence. And then apa pentingnya? Kita dah tahu dah all this base sequence finally all this DNA will undergo transcription producing mRNA. And then the mRNA will undergo translation producing protein. So protein itulah yang akan jadikan rambut kita ikal mayang ikut mak kita. Oh, kita punya hidung terletaknya. Kulit kita macam ni. Oh, kita punya ketinggian macam ni. Semua itu adalah datangnya daripada DNA. That's why kita kata DNA carry genetic information. Okay, so this long DNA, they may condense and forming a structure called chromosome. Boleh faham? Chromosome. So chromosome tu apa? Ada DNA. Saya tak berminat ini. Sekejap Okay. Now saya nak test kamu. Okay. Sekejap, buruk. Macam mana nak buat ni? Sekejap. Buruk pula. Okay. Now saya nak test kamu. What we call this? Chromosome. Okay. What is the structure referred by X? Centroma. Okay, bagus. Bagus. Okay. Now, nak tengok pula. Apa beza dia? Yang dia apa? Ya. Jangan bikin buat beza. Susah tu nak nukih. Kena ni. Buat laju ke nukih. Ini terpedah-pedah. Okay. Apa benda semua ni? 1, 2, 3, 4, 5. Agak-agak boleh kenal? Kalau 4 tu LL, betul lah kalau LL. Yes ke? Ya ke LL? LL tak. LL dia akan ada dekat sini, dekat locus. Contohnya sini, locus untuk ketinggian. So LL kat sinilah. T besar, T kecil. Contoh macam tu. Tu LL. Now, 1 kamu panggil apa tadi? Chromosome. 2 kamu panggil apa? Chromatin. 3 panggil apa? Chromatin. 4 panggil apa? Sister homologous chromosome. 5 tu apa? Okay. So actually 1, 2, 3, 4, 5. Semua itu adalah kromosom. Tapi bila kamu dah sampai peringkat matrik ni, the difference appearance use specific term. Kamu tak boleh hentam semuanya kromosom. Salah. Tengok betul-betul setiapnya tu appearance yang berbeza. 1 dan 4 sama je. Okay, 1 dan 4 tu sama. Okay, so untuk 1 dan 4, okay. So mereka ni adalah refer kepada apa?
Kromosom. 1 dan 4. Ini gunakan perkataan sister chromatid. Why? Because A and B is exactly the same and they share saya ada masalah untuk S sebut banyak kali, terutamanya 3 kali. They share same centromere. Okay, kalau kamu dengar nanti next kelas saya pun kalau benda tu SS. Kalau ada lagi 3S mampu saya nak sebut kat situ. Okay. Dan bila saya jadi MC, saya berdoa sangat MC ke moderator ke apa ke, janganlah benda S banyak-banyak. Nanti saya akan tongue twist kat situ. Okay, so kita nampak dekat sini, sebenarnya dia carry benda yang sama, exactly the same. Sama sebiji, tapi dia share same centromere. Okay, jadi kita panggil dia sebagai sister chromatid. Common name kalau macam ni kamu boleh panggil kromosom. Tapi macam saya cakap, gunakan istilah yang lebih spesifik iaitu sister chromatid. Dan untuk nombor 2 ini kita panggil dia sebagai chromatid. Chromatid. Dapat? And if you can see the thread-like structure like this is chromatin. Dapat? Dapat. And then, okay, structure number 5. They have same length. Tingginya sama. Alamak, nampak je. Kamu nampak je dah WhatsApp saya kat sini kan? Lebih pula. Okay, tak apa, bertenang-tenang. Kamu nampak je lah yang keluar pop-up ni pun kan? Ya, Mek. Nampak medium. Nampak lah tengah duk beli barang kat situ. Kalau purple dah sold out. Aduh. Tak apalah, sekejap lagi lah saya menguruskan benda tu. Okay, so number 5. Actually, these 2 chromosome, they have similar length. Similar structure. But carry different genetic content. They carry same gene but different genetic content. For example, dia bawa ketinggian. Tetapi ini dia bawa daripada ibu, ini bawa daripada ayah. Dia bawa tentang warna mata, tapi this is from maternal, this is come from paternal. Faham? So dua-dua ni dia bawa gene yang sama, tetapi different genetic content, different allele, mungkin different genetic content lah. Okay, so dia punya ketinggian sama, cuma dia akan dikodkan dengan color berbeza, menunjukkan they are from different source. One from maternal, one from paternal. And if you see like this is called homologous chromosome. Okay, boleh dapat? Homologous chromosome selalunya dia akan bagi hint kamu based on color. Supaya kita tahu one from maternal, one from paternal. So ingat, all this is chromosome, but different appearance, different term. Okay, so back to genome. Okay, genome ni apa? Genome ni total genetic material contained within a cell. Saya dah kata tadi, we have for normal human, we have 46 chromosome, 23 pairs. Okay, and for fruit fly, Drosophila melanogaster, they have 4 pairs of chromosome. Okay, and then for each gamete of human carry 1 set of chromosome, which the total chromosome is 23. Okay. Ini yang saya kata karyotype tadi. Kita boleh nampak pair 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya kita panggil sebagai pair. Kenapa? One from maternal, one from paternal. Satu daripada mak, satu dari ayah. Satu dari mak, satu dari ayah. So kalau mak punya yang dominan, ayah punya kita dapat allele recessive. So katakan nombor 1 ni adalah untuk warna mata. Warna mata black tu lebih dominan daripada brown. So ayah bawa brown, mak punya kita dapat warna black. So jadi mata kita black lah dia. Faham tak?
Faham tak? Faham. Contohnya dari segi ketinggian. Ayah, mak punya dia bawa allele rendah. Kecil katakan. Ayah, kita dapat yang sperm yang bawa allele tinggi. So maksudnya tinggilah kita. Jadi kat situ dah ada combination. Mata ikut mak, tinggi ikut ayah. So that's why kita dengan adik-beradik kita pun takkan sama. Sebabnya we don't know. Kita tak tahu pun sperm tu carry yang jenis mana. Dia bawa semua dominant ke, semua recessive allele ke, yang mak punya pun kita tak tahu. So terdapat begitu banyak chances. So dalam adik-beradik pun kamu boleh tengok. Kadang-kadang kualiti kita tengok, kakak kamu cantiknya, dia macam ni, hidung macam ni, macam ni. Lepas tu tengok pula kamu, dah lah aku pendek, macam ni pula. So itu semuanya adalah rezeki. Faham? Dekat US, diorang ada katalog. Dekat, of course, Islam memang salah dan agama lain pun sebenarnya salah. Diorang tak kahwin pun, tapi nak anak. And then ada yang memang dia tak nak pun, dia tak perlu mengalami intercourse untuk dapatkan anak. Surrogate mother. Maksudnya dia pergi je dekat kedai, ada kedai ke macam klinik lah, and then dia buka je katalog. Dia rasa dia nak pakai sperm siapa. Memang ada katalog. Okey, lelaki ni IQ dia nilai berapa. And then apa? Maklumat genetik memang semua dah di-listkan. So dia boleh sampai tahap macam tu. Then nak combinekan dengan dia punya genetik. Macam mana. So kalau macam lelaki pun dia boleh je pilih kan. Ada katalog juga. Okey, maklumat perempuan tu macam mana. Untuk dia transferkan dia punya sperm. So benda tu haram Okay. Madam, Ya. kalau kembar seiras macam mana? Kembar seiras macam mana? Oh, dia divide nanti. Sel tu nanti bila dia dah forming, nanti dia divide. Tak apa, nanti kita tengok. Okay. Sebab diorang sama je kan. Tapi actually kalau buat fingerprint pun tetap tak sama. Tu yang saya pelik sebenarnya. Dan ikut diorang asal usulnya tu sama. Tetapi nanti fingerprint ke apa ke, dia tak akan 100%. Okay, sekejap nanti kita tengok yang tu. Okay, so ini saya dah tunjukkan tadi, chromatin. Okay, ini chromatid, semua saya dah tunjuk. Okay, now importance of cell division. Why the cell must divide? Okay, for growth. Kita pun tahu, kamu lahir berapa? 2.5 kilo ya madam. Paling-paling berat pun kamu 4.5 kilo. Ada ke yang exceed daripada 4.5 kilo? Lahir-lahir 6 kilo dah. Pampers newborn tak boleh pakai dah. 6 kilo tu kamu kena pakai pampers size M. Ada? Tak ada kan? So katakanlah kamu lahir 2.5. And then sekarang ni berat kamu berapa? 70 kilo. So itu menunjukkan apa? Berlakunya growth. Daripada badan kamu, jari kamu besar mana, sekarang dah besar mana. So that show the growth occur. So the size pun getting bigger. And this due to cell division. Because untuk kita getting growth, so the number of cell mestilah meningkat. So how the number of cell getting growth besar, getting multiple semua tu is through cell division. And replace death and damage cell. Yes, contohnya macam saya kata kat kamu hari tu, kita tonyoh badan, scrub nak bagi cantik. Orang kata nanti scrub cantik. Orang betul scrub tu cantik sebab dia akan remove that cell dekat atas. Tapi kalau setiap hari kamu tonyoh badan kamu, kamu scrub tiap-tiap hari muka kamu, apa akan jadi? Dia akan rosak pula. Jadi scrub 2 kali seminggu dah memadai. So macam mana kita tahu tadi, contoh saya cakap pasal skin, kita ada squamous, betul tak? Simple squamous. So bila atas mati, bawah akan tetap lagi. Dia akan buat mitosis untuk replace damage or dead cell. Okay, and then reproduction. Yes, to reproduce mesti kena forming a haploid gamete. So to produce haploid gamete mestilah buat cell division, which is meiosis. Kalaulah tak buat meiosis, apa akan jadi? Setiap generation kita akan nampak mutation yang berbeza-beza. Mutation berbeza-beza tu macam mana? Contoh kita dah tahu tadi mak 46 kromosom, ayah 46 kahwin dapat 92.
Okey, generasi pula seterusnya 92 kahwin. Kahwin dengan 92. Tak ke kat situ dah 184. 184 kahwin pula dengan 184. Faham tak? Tapi benda ni tak berlaku. Apa yang berlaku hanyalah passing down 23 kromosom. Setiap kali passing down 23 kromosom sahaja. Faham? So itu adalah untuk continuity. So reproduction pun memang mengharapkan kepada cell division. Okay. Now, before kita go lagi dalam, okay, kamu kena hafal ini. Ini kena hafal. What is cell cycle? A complete sequence of event in the life of an individual diploid cell. Hafal sekarang. Tulis. Walaupun dah ada nota, jangan malas. Tulis. Ketuk tangan kau tak tulis. So the cell cycle has two main stage. Ada dua fasa yang paling utama, iaitu interphase, the longest phase, followed by mitotic phase, short one. So ada dua sahaja, interphase, mitotic phase. Interphase, also known as the phase for cell to prepare before division. Interphase adalah fasa di mana sel itu dia prepare diri dia sebelum dia buat division. Okay, and then after the cell is well prepared, they may undergo the second phase called mitotic phase. So mitotic phase has karyokinesis and also cytokinesis. So here labeled by mitosis followed by cytokinesis, and the new cell produced. So the new cell will undergo interphase, means it will keep growing, prepare itself, finally it matured and well prepared, then the cell will undergo mitotic phase, nuclear division followed by cytoplasmic division, produce another new cell. The new cell follow the same cycle. Faham? Okay. Faham, ma'am. Korang kena respond. Okay, so kita boleh nampak kat sini. Okay, phase 1 is called interphase. Longer stage compared to mitotic phase. Kamu pun boleh nampak. So the cell grows by producing protein, lipid, carbohydrate, organelles, copy its chromosome and prepare for cell division. So kenapa panjang? Sebab dia buat macam-macam. Dia akan produce protein, lipid, carbohydrate, organelle, and then dia akan buat synthesis of chromosome, and then dia akan buat dia akan growth to prepare for cell division. So kita boleh nampak kat sini interphase has 3 subphases, G1, S, G2. So in G1 kamu ingat ini. Okay, ingat ni. So apa yang berlaku dalam G1? Ingat, this is a baby cell. Ni baby cell ni. Dia baru lepas divide je. So this baby cell, the daughter cell yang baby ni lagi, so dia nak growth. So untuk dia growth, apa dia perlu buat? Dia kena increase organelle. Increase number of organelle, barulah dia growth. And then it must increase the volume of cytoplasm. Barulah sel tu akan membesar dari segi size. Nampak tak? Sebab dia baby cell. So dia undergo G1, so dia akan menjadi sel yang lebih besar. So to become more large cell, so apa dia buat? Dia akan increase number of organelle, increase cytoplasm volume, and then the cell size akan besar lah. And at the same time, it may synthesize protein and various enzymes. Okay. After that is second subphases called S phase. During this, apa yang berlaku? The DNA replicate, consists of 2 identical chromatin. Histone protein are synthesized to allow DNA synthesis to occur. So, bayangkan, waktu ni dia dalam keadaan baby cell, okay? Dan sebenarnya dalam G1 ni, rupa dia macam ni. Okay, dia besar-besar, katakan dia dah besar macam ni. Tetapi dia dalam keadaan begini. Nampak tak tu? Dia dalam keadaan Kromatik. Kromatik. kromatid.
Memang kromosom tapi ni kromatid. So during S phase, apa yang jadi kat dia? Dia kata dah DNA replicate. So apa yang jadi? From chromatid become sister chromatid. Nampak tak? That's why kita panggil ini sister chromatid because they are exactly the same. But they share same centromere. Okay? Kenapa boleh jadi macam ni? Yes, because dia ni buat replication. Ingat tak DNA replicate macam mana? Daripada satu, hasilkan dua yang exactly sama. So, sebiji. So, daripada kromatid, dapatlah sister kromatid. Okay, boleh dapat idea what happened during S phase. DNA replicate. Okay. And then waktu ini ada juga synthesis of protein, histone protein. Synthesis of histone protein ini adalah kalau kamu ingat DNA of eukaryotik associate with histone protein kan. So this histone protein dia adalah untuk kita punya genetik, maklumat genetik. Okay. Then ini sama je konsep dia dan terangkan lagi. Okay, ni ploidy ni. Okay, next is G2. So sekarang ni sel ni dah macam ni dah. Dah macam ni dah. So dia dah fully dah apa ni orang kata DNA dia dah replicate. So dia akan masuk dalam G2. So dalam G2 dia kena well prepared before the cell divide. So dia kena grow more as synthesized protein and organelle increase. Complete preparation for cell division. And then energy store increase because required energy untuk dia buat division. Two centrosome have formation of ester. So maksudnya apa? Dia dah macam ni dah, cun dah. Adanya centrosom untuk buat formation of ester. Apa tu? Nanti kita akan, itu yang kamu panggil sebagai spindle fiber. So, boleh bagi tak summary apa yang terjadi? Boleh bagi tak summary apa yang terjadi? Boleh. Guna pembaris Akif, tak cantik macam tu. Guna pembaris pada balik. Okay. So, apa yang jadi dekat G1? Interphase is the longer phase in cell cycle. In G1, the cell buat apa? Bagi 3 poin pun dah cukup. Increase apa? Number of organelle. Organelle. Increase volume of cytoplasm. Increase Cell size. size. Lagi apa dia buat? Sintesis. Apa dia buat? Protein. Dah cukup. DNA sintesis. Apa yang paling penting kat sini? 1 poin ni pun dah bagus dah. DNA Replicate. replicate. Bagus. And then G1. Apa dia buat? Ada kat tepi tu. Bagi 3 poin pun dah cukup. Apa dia buat? Dia increase lagi number of organelle. Dia increase energy. And then dia buat apa ni? Dia ada formation of ester. Ataupun kamu kata formation of centrosome. Okay. Now kita tengok. Okay. In mitotic phase, as you can see here, saya dah kata dah tadi, mitotic phase ini adalah ada 2 peringkat. Okay, untuk karyokinesis and also cytokinesis. So kalau di sini dia tulis mitosis. So untuk mitosis, as you have learned in your secondary school, have 4 phases. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. After all this phase is done, followed by cytokinesis. Means after the nuclear is divided into 2 nucleus, okay, then it will followed by division of cytoplasm. At the end, produce 2 daughter cell. Okay. So nampak ni, mitotic phase is karyokinesis plus cytokinesis.